31st August 1963, Sabah joined Malaysia. First day, Sabah poor. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib Sabah dan hubungannya dengan Semenanjung Malaysia. Ini bukan pembahasan yang serius karena yang kita tampilkan adalah komika dari Sabah. Pelawak tunggal ini pernah tampil di Jakarta. Lawakannya cukup lucu. Dia berani menyindir negaranya sendiri. Ia pun berani menertawakan nasib Sabah. Yuk kita simak ya. Amatlah menarik menyimak komika atau pelawak tunggal dari Sabah, yang bernama Mat Sabah. Ia pernah tampil di Jakarta, dan menyindir perilaku kaum Melayu Malaysia yang suka main klaim budaya Indonesia. Nama saya Ahmad, saya orang Malaysia, dan walaupun saya orang Malaysia, saya sangat mencintai kebudayaan Indonesia yang indah. Seperti batik, Reok Ponorogo, rasa sayangnya. Dan kami sebagai orang Malaysia kalau mencintai sesuatu harus saling memiliki. Kami sebagai orang Malaysia kalau mencintai sesuatu harus saling memiliki. Lawakan Mat Sabah yang lain juga lucu, yakni mengenai Sabah dan hubungannya dengan Semenanjung Malaysia. Saya orang Sabah ya. So saya daripada East Malaysia. Ya, so sama ada saya orang Sarawak atau orang miskin ya saya. You all see, right? Yeah, Sabah. This is Sabah. Yeah, this is Peninsula. This is Borneo, and this is Sabah. Yeah, I don't know what's the joke. Yeah. Next, yeah. So this is history about Sabah. 15th century, Sabah very rich. Brunei, bro, Brunei. Yes. Yeah. So on that time, Sabah very rich. And then 1882, British came. This is fucker. Huh? Any British people? Huh? No, that's good. Yeah. And then, jap. You also fuck. Why you come Sabah? 1942, we suffer there. So after Japanese, your family, yeah. And then British come back, fuck. British very like Sabah, yeah. And then after that, bro, can you, yeah, this is the most important. No. 31st August 1963, Sabah joined Malaysia. First day, Sabah poor. Sabah joined Malaysia. First day, Sabah poor. Yeah. So yeah, that's history about Sabah. Next, bro. Next. Yeah. So can you zoom? Yeah, zoom. So yeah, so this is how Sabah got his name, Sabah. So it's from banana. Yeah, it's true. From banana called pisang Sabah. So I really grateful because all these people choose word Sabah to become our state name. Imagine if you choose pisang. My name is Mat Pisang. Yes. Our state name will Pisang di bawah Bayu. Shit. Yes, this is all the ethnic. Yeah, we have Kadazan Dusun, Bajau, Melayu, Brunei. I'm Bugis. Here, Bugis. Yeah. Bugis also?
No need to proud. Next bro, next. And then lain-lain bangsa. Lain-lain bangsa semenanjung Malaysia. Itulah guys lawakan Mat Sabah mengenai negaranya sendiri. Tentu saja semua itu hanya untuk tujuan menghibur. Dalam sejarahnya, masuknya Sabah dan Sarawak dirancang oleh penjajah British. Wilayah ini memang memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Kehidupan masyarakatnya pun berbeda dibandingkan dengan Semenanjung. Masyarakat Sabah dan Sarawak jauh lebih harmonis dan tidak rasis. Yuk kita lanjut lagi ya. Selanjutnya kita akan simak perbedaan masyarakat Sabah dengan Semenanjung Malaysia. Dari segi sejarah, Malaysia saya anggap sebagai sebuah negara yang sangat unik kerana ianya adalah sebuah negara dengan 3 sejarah yang berbeza. Semenanjung dan Negeri Selat di bawah pemerintahan British Queen of British. Kemudian di Sabah ada di bawah syarikat Hindia Timur British, British East India Company. Sementara di Sarawak ditadbir di bawah Raja Brooke. Satu negara dengan 3 sejarah yang berbeza. Jadi perbezaan sejarah ini sebenarnya menghasilkan struktur pentadbiran yang juga berbeza, dan struktur pentadbiran yang berbeza ini turut mempengaruhi bagaimana biografi masyarakat itu dibentuk yang juga berbeza. Okay, saya ambil contoh. Kalau saya paling senang kalau tengok sistem perundangan lah. Sejarah dah tak sama. Sistem perundangan pun tak sama. Sistem perundangan federal dan negeri-negeri Semenanjung berbeza dengan persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak dia ada perjanjian 20, perjanjian 18 bila mana menyertai Malaysia. Tahun 1963. Jadi sistem perundangan berbeza menghasilkan tingkah laku masyarakat yang juga berbeza. Saya ambil contoh yang paling senang. Kalimah Allah tidak menjadi isu di Sabah dan Sarawak. Diguna dengan meluas di gereja-gereja di Sabah dan Sarawak. Kalau kita mengakui ianya juga adalah tidak menjadi kesalahan. Tetapi di Semenanjung berbeza penerimaannya. Mengapa berbeza? Kerana Semenanjung di bawah Queen of England, di bawah Queen of British, dia ada Pesuruhjaya tinggi British dan Governor. Tetapi Sultan daripada 9 negeri Raja-Raja Melayu kekal menjadi ketua negara yang mengurus persoalan Islam dan adat istiadat. Jadi struktur yang berbeza ini juga menunjukkan bagaimana pentadbiran Islam itu diurus di peringkat negeri dengan Sultan sebagai ketua negara tidak ada di Sabah dan Sarawak. Kalau kita lihat perpaduan di Sabah Sarawak, dia agak berbeza sedikit berbanding dengan Semenanjung. Kita lihat hal ini berlaku di Sabah dan Sarawak. Ramai faktor, saya lihat faktor perkahwinan antara etnik. Misalnya orang Iban berkahwin dengan orang Melayu, Kadazan berkahwin dengan orang Bugis misalnya. Jadi mereka membentuk keluarga yang besar. Jadi tidak timbul di kalangan Sabah Sarawak untuk menyakiti hati ataupun sensitiviti sesama keluarga besar mereka. Sebab kita tidak boleh orang kata memandang rendah, persepsi yang buruk terhadap satu keluarga kita yang besar. Sebab kita juga saudara dan... Begitulah guys kehidupan masyarakat di Sabah dan Sarawak yang lebih rukun. Kehidupan di wilayah tersebut tampaknya mirip Indonesia. Sabah kini terus disorot karena wilayah ini jadi sengketa antara Sultan Sulu dan Malaysia. Dalam sejarahnya, Sabah memang masuk ke Kesultanan Sulu. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.